Salam sejahtera, anda sedang menonton Buletin Awani Khas dan sudah tentu ini ruang dan juga waktunya untuk kita membawakan diskusi khususnya melihat kepada persoalan dan juga teka-teki yang sudah pun terjawab. Ini merujuk kepada kenyataan ataupun statement yang telah pun dikeluarkan yang mana menyatakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Machap Datuk On Hafiz Ghazi yang mana telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19 di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Selasa dan difahamkan berangkat sama ke istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar Johor yang baru itu ialah Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan hadir sama juga menyaksikan upacara angkat sumpah itu adalah Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor Datuk Hasni Mohamad. On Hafiz menerima surat tauliah pelantikan dan juga melafazkan sumpah menyandar jawatan dalam istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor yang berlangsung di Balai Menghadap Istana Bukit Serene Johor Bahru. Dan untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib. Prof adalah Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita UKM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fauzi. Prof, akhirnya teka-teki dan juga persoalan yang membawa hampir 2 ataupun 3 hari selepas ataupun pasca pilihan raya negeri Johor akhirnya terjawab. Mungkin pada waktu ini reaksi awal Prof melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Johor yang mana menyatakan telah pun berlangsungnya ataupun acara angkat sumpah bagi Datuk On Hafiz sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19 Prof. Okey, pada saya bukan sesuatu yang mengejutkan walaupun ramai yang terkejut ibarat order barang lain sampai ramai yang menjangka poster bawah yang naik dan dah menang lain pula ceritanya. Kalau diperhatikan kronologi Presiden UMNO Zaid Hamidi pada awalnya telah menamakan Hasni Mohamad sahaja keadaan menamakan seorang saja Hasni Mohamad. Keadaan ini rasanya ibarat memaksa istana untuk membuat keputusan tanpa pilihan. Jadi bila dipanggil ke istana, beliau hadir dengan 3 nama instead of one name iaitu Datuk Hasni Mohamad, On Hafiz Ghazi dan Dr. Fuad Zarkashi. Jelas di sini bahawa Istana Johor bukan lagi suatu yang suatu yang ganjil. Istana Johor sangat aktif dalam pemerhatian dan penglibatan politik semasa. Ini bukan juga yang saya katakan tadi bukan suatu yang aneh, yang ganjil kerana UMNO dari segi sejarahnya ditubuhkan pada 11 Mei 1946 di Istana Johor. Jadi sudah pasti istana mempunyai sentimental ownership terhadap UMNO dan pemilihan ahli DUN yang akan memimpin Johor. Perkara yang kedua ialah kita melihat kepada undang-undang tubuh Kerajaan Johor 1895 pada klausa 2 artikel 4 berkenaan pelantikan Menteri Besar adalah by virtue of article 3 dan perkara 3/1 juga jelas bahawa raja boleh melantik sesiapa dalam kalangan ahli dewan seseorang yang mempunyai sokongan majoriti. Jadi artikel 4 ini dibaca bersama dengan perkara 8 mengenai prerogatif raja-raja. Jadi dari sinilah saya kira reaksi saya bukan satu yang mengejutkan kerana Johor bukanlah negeri pertama berlakunya tradisi kontroversi tentang pelantikan MB. Prof, kalau dibandingkan ataupun disoroti kronologi yang Prof nyatakan sebentar tadi melihat kepada perjalanan pilihan raya negeri Johor sehinggalah pada waktu ini cukup berbeza kalau kita nak banding dengan pilihan raya negeri Melaka. Kalau dilihat pada PRM Melaka, beberapa jam selepas diisytiharkan menang, BN ataupun UMNO telah pun menyatakan siapa Menteri Besar dan mengangkat sumpah, tetapi berbeza sungguh dengan yang berlaku pada waktu ini khususnya melihat kepada negeri Johor. Mungkin pada kali ini Prof boleh kongsikan sedikit pandangan melihat kepada inilah dinamiknya politik yang berlaku di selatan tanah air iaitu di negeri Johor. Bagaimana dengan perkembangan semasa dengan pelantikan Datuk On Hafiz sebagai Menteri Besar Johor yang baru ini, yang ke-19 ini, sedikit sebanyak memberi sedikit kesan kepada perkembangan semasa ataupun perkembangan politik dalam UMNO itu sendiri, Prof? Okey. Kalau saya lihat di sini, ramai yang merasakan ada ketegangan dalaman dalam UMNO. Tapi saya mempunyai pandangan yang agak berbeza. Macam saya maklumkan tadi, Johor bukan negeri pertama dalam kontroversi pelantikan MB. Di Selangor juga pernah berlaku kontroversi yang sama. Dan Sultan Selangor telah menggunakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 merujuk kepada artikel 51/1 di mana Sultan mempunyai kuasa melantik MB.
Kalau kita lihat secara halus, ini adalah soal istana, saya kira, bukan ketegangan dalam UMNO. Istana memilih mengikut kesesuaian dengan parameter yang berbeza dan masih tertakluk dalam bidang kuasa raja. Jadi kita, saya kira, tindakan penuh kesopanan dan kesusilaan daripada MB Hasmi ni yang bersetuju dan menyokong pilihan Sultan itu adalah tanda di mana kesetiaan itu diletakkan kepada kepimpinan baru dan yakin bahawa orang muda iaitu On Hafiz Ghazi boleh memimpin dengan baik Johor. Prof, kalau boleh sebentar, kalau boleh saya nak bacakan sedikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk On Hafiz sendiri. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya ini, saya berasa insaf dan juga kerdil yang mana Datuk On Hafiz menjunjung kasih pelantikan sebagai Menteri Besar Johor, yang mana Ahli Dewan Undangan Negeri Machab Datuk On Hafiz Ghazi yang mana merafak sembah menjunjung kasih ke atas perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar untuk beliau dilantik sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19 iaitu Menteri Besar Johor yang baharu. Dan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari ini, On Hafiz berkata beliau berasa insaf dan juga kerdil dengan amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan. Namun beliau berkata tanggungjawab yang amat besar itu akan digalas dengan sepenuh hati dan juga dedikasi serta sedaya upaya patik demi kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan bangsa Johor. Prof, mungkin pada waktu ini kita bergerak sedikitlah ke hadapan melihat kepada selain kita bercakap tentang pelantikan MB Johor Bahru dan juga politik dalaman dalam UMNO ini, tetapi untuk Datuk On Hafiz sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19, Menteri Besar Johor yang baharu, cabaran yang menanti di hadapan Menteri Besar yang baharu ini. Dari segi sokongan, walaupun telah ada usaha daripada kepimpinan UMNO sendiri yang mengutip 38 Statutory Declaration untuk masih menyokong kepada Hasmi, mungkin inilah pertama sekali cabaran untuk mendapatkan pemufakatan dalam UMNO sendiri, dalam DUN sendiri untuk bergerak dengan usaha menzahirkan manifesto UMNO di Johor, iaitu kepada apa yang dinamakan ikhtiar BN Johor untuk kestabilan masa depan. Untuk bergerak ke hadapan, saya kira kepimpinan Johor harus menyokong dan mendukung pilihan Sultan, pilihan istana, dan bersama dengan On Hafiz untuk menzahirkan apa yang telah pun dirancang untuk menjadikan Johor sebagai sebuah negeri yang berdaya saing. Saya kira kita tak perlu terlalu berlengkar pada perkara yang sama, bergerak ke hadapan untuk terus maju. Banyak yang perlu diurus, terutama sekali dalam keadaan masyarakat selepas pasca COVID-19. Prof, kalau melihat daripada susur galur ataupun latar belakang Datuk On Hafiz itu sendiri, ada juga yang mana menyatakan sedikit berkaitan dengan On Hafiz ataupun Datuk On Hafiz ini adalah generasi kelima keluarga yang menjadi ataupun sebagai MB Johor, yang mana kalau melihat kepada beliau juga merupakan piut kepada Menteri Besar Johor dalam era moden yang pertama, iaitu Jaafar Haji Mohamad, lebih kurang pada 1838 hingga 1919 yang memimpin negeri daripada tahun 1886 hinggalah 1919. Dan juga kalau lihat pada moyangnya sendiri, Datuk On Jaafar merupakan Menteri Besar Johor yang ketujuh dan juga mengasaskan parti UMNO. Dua abang On Jaafar juga pernah menjawat Menteri Besar ketiga dan keempat, iaitu Abdullah Jaafar dan juga Mustafa Jaafar. Mungkin pada waktu ini dari segi latar belakangnya sudah cukup untuk melihat kepada keterangkuman Datuk On Hafiz dilantik ataupun diangkat sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19 ataupun MB Johor yang baru. Pandangan khususnya melihat kepada latar belakang kepimpinan keluarga Datuk On Hafiz ini sendiri. Okey, kalau kita melihat mendengar apa yang dinyatakan tadi, ramai yang boleh menyimpulkan bahawa dari segi salah silah keturunan dan DNA dia telah jelas ada kepimpinan, ada ketokohan di situ. Dan ini juga rakyat Malaysia, terutama sekali tanah Melayu, sangat terhutang budi dengan penubuhan UMNO 1946 yang telah berjaya mempertahankan kedudukan Sultan dan kedudukan orang-orang Melayu ketika itu. Jadi di sini untuk memberi sokongan kepada On Hafiz Ghazi, saya kira
wajar kerana bukan saja melihat kepada salah sila keturunannya yang berkecimpung dalam politik sudah menjadi darah daging beliau tetapi kita lihat keunikan peribadi dia sendiri dia adalah accountant by training maknanya seorang yang memegang degree accountant ni dia sangat terperinci dan teliti. Bila dia teliti dan terperinci saya kira dia boleh menjadi ketua yang baik dan kita pun faham ketika dia mula berkecimpung 2006 dulu dia telah membuktikan ketokohan dia menjadi naib ketua pemuda UMNO Johor dan bila menang pilihan raya 2018 di kerusi lain-lain tak salah saya jadi di sini kita telah nampak ketokohan On Hafiz Ghazi bukan saja persoalan keturunan dan darah dagingnya yang berkecimpung dalam politik dan ketokohan kepimpinan politiknya tetapi kita yakin dia juga boleh memimpin Johor ke arah yang lebih stabil. Sokongan telah pun diberi dengan baik. Yang penting ialah bagaimana Don Johor sendiri boleh membimbing dan menyantuni On Hafiz untuk menjadikan Johor sebuah negeri yang saya kira baik dari segi politik, stabil dari segi politik dan juga progresif dari segi ekonominya. Kestabilan politik sudah pun dicapai kalau diikutkan daripada apa yang dijanjikan dan juga diharapkan dan mungkin pada waktu ini sedikit pandangan lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini Prof sebelum kita pergi berehat mungkin Prof boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan apa tugas dan juga cabaran yang menanti sebagai khususnya buat Dato' On Hafiz sebagai Menteri Besar yang baru selain pada kita melihat kepada kestabilan politik kita bercakap tentang pemulihan ekonomi beberapa minggu lagi sempadan antarabangsa ataupun pintu antarabangsa akan dibuka. Kita bercakap tentang peluang pekerjaan, tentang anak muda. Dato' On Hafiz, pelantikan Dato' On Hafiz juga mencerminkan bahawa kepimpinan daripada kalangan pemimpin muda itu perlu diberi perhatian. Secara keseluruhannya, cabaran besar yang menanti bagi Menteri Besar Johor yang baru ini. Yang pertama sekali, pelantikan On Hafiz Ghazi juga melambangkan kesediaan UMNO untuk mengenengahkan pemimpin-pemimpin muda. Ini adalah satu saya kira wadah yang baru sebab selama ini UMNO sentiasa dilihat dengan otai-otai lama Jurassic je bunyi dia tapi kali ini dengan On Hafiz Ghazi dia menunjukkan satu peluang yang baik untuk orang muda terus memacu kepada kepimpinan selain daripada persoalan kestabilan politik kita telah lihat manifesto Ikhtiar Johor ini banyak yang boleh diusahakan dan On Hafiz Ghazi sebenarnya menggalas tanggungjawab besar untuk menjadikan Johor sebagai satu-satunya negeri dengan 3 wilayah pembangunan ekonomi daripada East Coast Economic Region kepada Iskandar Regional Development Authority hinggalah kepada Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Jadi ini semua adalah usaha berat bersifat antarabangsa dan rantau termasuklah persoalan kepada masyarakat lokal yang mahukan bukan saja kestabilan politik tapi pemacuan ekonomi yang progresif untuk rakyat tempatan sebagai bangsa Johor.